Kalau ada bahasa lain yang boleh kita guna untuk menterjemahkan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tak mengapalah. Kita cari bahasa lain asalkan orang ramai reti dan faham bahawa Ar-Rahman merupakan kebaikan Allah setakat di dunia sahaja. Adapun Ar-Rahim adalah kebaikan Allah untuk hari akhirat. Ar-Rahman bermaksud yang amat pemurah di dunia, di atas dunia dia baik belaka, dan Ar-Rahim Allah amat kasihan belas kepada orang di akhirat. Nak kata seperti itu pun tak mengapa, asalkan orang ramai boleh faham bahawa Ar-Rahman di dunia manakala Ar-Rahim untuk akhirat. Situ dia duduk, kata Tok Guru. Maksudnya pemurah pengasih Allah di dunia ini Allah Ta'ala bagi semua. Mu beriman, mu tak beriman, mu kafir, mu beramal soleh, buat maksiat, Allah Ta'ala bagi semua. Itu sifat Rahman Allah. Dan Rahim Allah, Allah Ta'ala hanya kurniakan kepada orang-orang yang beriman, yang dikasihi oleh Allah, maka mereka beroleh rahmat dan rahim Allah di hari akhirat. Adapun orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang toleh, orang-orang yang melakukan kerosakan, fasad di atas muka bumi, dia tidak akan memperolehi rahim Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Baik tuan-tuan sekalian, seterusnya Tok Guru sebut yang keduanya, Allah sebut aku ini Ar-Rahman, baik dengan kamu, ana rahmanu bikum, aku ini baik dengan kamu. Apa tanda Tuhan itu baik? Allamal Quran. Tanda Allah Ta'ala baik kepada manusia ialah dengan Allah Ta'ala ajar Al-Quran kepada manusia. Cuba tengok Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman allamal Quran. Tanda aku ini baik dan berjuruh berbudi, aku ajarkan Quran kepada kamu, hei manusia. Maknanya lembu, malaikat, jin, bukit bukau, aku tidak ajar kepada mereka Quran. Aku ajarkan kepada kamu wahai manusia Al-Quran. Ar-Rahman, Allah Ta'ala bersifat Rahman, dan Allah Ta'ala ajar manusia akan Al-Quran. Sama ada orang Cina atau Melayu, kedua-duanya serupa sahaja. Ada orang dia tak setuju dengan kenyataan ini. Mana boleh serupa? Cina-Cina, Melayu-Melayu. Ada orang dia kira gitu. Sebenarnya dia tidak ada beza di sisi Allah. Mu Cina, mu India, mu Melayu, mu Kadazan, mu Bidayuh, mu apa bangsa sekalipun, sebenarnya sama di sisi Allah. Yang membezakan ialah takwa manusia. Kalau Melayu tapi Melayu tidak ada takwa, dia tak ada bernilai pun. Sekadar sebut Melayu tetapi dia tidak ada takwa, dia tidak ada nilai di sisi Allah. Bukan kata sekadar Melayu, Arab sekalipun, dia Arab, keturunan Nabi, tapi dia tidak ada iman dan tidak ada takwa. Tak ada harga sekepeng abuk. Faham tak? Ada sekepeng abuk. Ngangguk je lah, buat faham je lah. Tak faham pun buat faham lah. Maknanya tak ada sebarang nilai di sisi Allah. Sebab nilaian di sisi Allah bukan berdasarkan kepada bangsa, sebaliknya berdasarkan kepada iman dan juga takwa seseorang. Kita ni jadi Melayu hanya secara kebetulan sahaja. Kalaupun kita jadi orang Cina, orang asli atau orang Siam, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Kita jadi Melayu hanya secara kebetulan sahaja. Yang pakai kerjanya, yang bergunanya ialah takwa. Kita ni jadi Melayu sebab apa jadi Melayu? Sebab pak Melayu, mak Melayu. Saya sebut dah hari tu kan. Ada orang tu sebab apa dia jadi Jawa? Sebab mak dia Jawa, ayah dia Jawa, maka dia lahir Jawa lah. Tak boleh nak ubah dah. Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji tauhid. Dalam pengajian tauhid, qada dan qadar Allah Taala ni ada yang muallaq, yang boleh berubah, dan ada yang mubram, yang dia tak akan berubah. Buat lagu mana pun itulah ketentuan Allah Taala. Antaranya ialah bangsa dan juga keturunan. Mu buat lagu mana pun gitulah keturunanmu. Apa sebab mu jadi Jawa? Sebab ayahmu Jawa, makmu Jawa, mu Jawa lah.
Mu tak boleh. Tak say jadi Jawa, kahwin nak jadi Bangla. Tak boleh. Sebab ayah Jawa, mak Jawa. Saya Banjar. Ayah Banjar, mak Banjar. Jadi saya lahir sebagai anak Banjar. Tak boleh nak ubah dah. Kalau boleh tak say jadi anak Banjar, kahwin nak jadi anak Kelantan. Contohlah contoh. Tak boleh. Apa sebab? Sebab keturunan kita dah. Ayah Jawa pula. Ayah Banjar, mak Banjar. Kita hak jadi Melayu ni sebab apa? Sebab ayah Melayu, mak Melayu. Jadi begitu juga dengan jantina manusia. Jantina ni bila lahir jadi lelaki. Tak boleh nak ubah dah. Mu buat lagu mana pun tak boleh nak ubah. Akak-akak muslimat, ibu-ibu tu belakang sana tu kan. Jadi muslimat ataupun jadi makcik-makcik ataupun jadi ibu-ibu, jadi perempuan. Sebab apa? Lahir memang perempuan. Tak say jatuh nak jadi tina, mana boleh. Dia ubahlah kejadian dan ciptaan Allah. Rosak, punah manusia. Tak say jadi tina nak jadi jatuh, punah juga. Jadi ini ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh berubah. Dan bangsa ni kata Tok Guru super tula je, sama je, tak ada pakar apa pun. Kita pun kalau jadi asli, contoh mak asli, ayah asli jadi asli lah. Tak ada apa satu, tak ada kelebihan, tak ada kekurangan. Cuma yang membezakan manusia ialah dengan takwa. Dan Tok Guru sebut inna akramakum indallahi atqakum. Tok Guru baca ayat Allah Taala. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yakni di sisi Allah, siapa dia? Ialah orang yang paling bertakwa. Bagaimana kita nak dapatkan takwa kalau kita tidak melalui Quran? Jadi takwa tu satu benda yang sangat bernilai. Macam mana pula nak dapat takwa kalau tidak melalui Quran? Jadi Allah Ta'ala sebut Allah bersifat Rahman dan dia mengajarkan manusia Al-Quran. Allamal Quran. Macam mana nak jadi manusia yang bernilai kalau dia tidak mengikut Al-Quran? Retikah kita bagaimana cara yang Tuhan mahu kalau tidak melalui Quran? Tahu ke kita apa kehendak dan juga apa perintah Allah kalau tidak melalui Quran? Jadi salah satu daripada nikmat baik yang Allah beri kepada manusia ialah Allah ajarkan Al-Quran kepada manusia. Tiba-tiba manusia sebagai orang Melayu yang beragama Islam tapi tak reti baca Quran. Bukan setakat tak reti, tolak Quran. Nak kata gapo lagi? Tidakkah bodohkah begitu? Ayat Tok Guru ni. Mu kata mu Melayu beragama Islam tapi tak say Quran. Nak kata gapo lagi? Nak kata bodoh tak berapa nak kena, tak berapa nak sesuai. Sepatutnya kena ada perkataan yang lebih teruk daripada perkataan bodoh. Lagi parok tuan. Lagi parok. Dah Quran ni mari daripada Allah. Allah Ta'ala kata Allah bersifat Rahman. Allah Ta'ala sangat baik kepada manusia. Allah Ta'ala ajar manusia Quran untuk menjadi manusia yang ada nilai di sisi Allah, kena ikut Quran. Tiba-tiba kita talak, tak say Quran. Nak kata gapo lagi? Payah manusia ni tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nur hidayah Allah masuk dalam diri dia. Apa sebab? Sebab antara lain Umar ni diriwayatkan dia suka mendengar-dengar, mencuri-curi dengar bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya dia pernah mencuri dengar apa yang Nabi baca selain dia didoakan oleh Nabi. Riwayat dalam hadis menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam di antara dua orang laki-laki yang engkau kasih dan engkau sayang, antara Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. Maknanya Nabi sebut nama Abu Jahal dan juga nama Umar dalam doa. Bukan main-main tuan-tuan. Nama Abu Jahal tu Nabi sebut dalam doa Nabi.
Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua laki-laki, mana yang kau suka ya Allah? Umar Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fakana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Al-Khattab. Maka dalam dua orang ini rupanya yang dikasihi oleh Allah ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad ada disebut berkaitan dengan hadis dan juga doa Nabi ni tuan-tuan. Dan kalau kita tengok sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama juga, sebenarnya orang tak sangka Umar Al-Khattab ni boleh masuk Islam sebab dia kuat sangat penentangannya terhadap Rasulullah dan juga umat Islam. Tapi di antara perangai dia suka curi dengar Nabi baca Quran sehingga Quran tu mengetuk pintu hati dia. Itu yang pertama, dia curi dengar. Yang kedua, pernah dia mengucapkan selamat jalan kepada Laila binti Abi Hathmah, isteri kepada Amir bin Rabi'ah dalam perjalanan hijrahnya ke Habasyah. Umar pernah mengucapkan selamat jalan kepada Laila ni. Bila Laila ni bersama dengan suaminya dalam persiapan untuk berhijrah ke Habasyah. Lalu Umar datang satu hari ketika Laila dan suaminya Amir bin Rabi'ah ni bersiap sedia untuk berhijrah ke Habasyah. Umar datang dan Umar tanya, "Mu nak pergi mana? Nak pergi mana ni?" Dia tanya gitu kepada Laila. Lalu Laila pun jawab straight je, straight to the point je. Tak ada belok-belok, tak ada kona-kona. Kami nak hijrah ke Habasyah sebab ke Habasyah sebab mu jahat sangat Umar. Mu ni buat khianat pada kami, seksa kami, buat khianat pada kami. Jadi kami nak berhijrah, berpindah ke bumi Allah, ke Habasyah, agar kami tidak lagi disakiti oleh kamu wahai Umar. Dia jawab direct je. Bila macam tu, lalu Umar Al-Khattab menyatakan, semoga Allah melindungi perjalananmu. Dia doakan dengan doa yang baik. Mudah-mudahan perjalananmu ni diberkati dan juga dilindungi oleh Allah. Bila Laila mendengar Umar cakap lagu tu, Laila pun bagi tahu kepada suami dia Amir. Kata tadi Umar dia tanya nak pergi mana. Kawai pun royaklah. Kita nak pergi hijrah ke Habasyah gini. Lepas tu dia ucap selamat jalan, mudah-mudahan perjalanan dilindungi oleh Allah. Nampak macam baik pula Umar ni. Dia kata gitu pada suami dia. Bila suami dia Amir ni dengar isteri dia cerita lagu tu, Amir ni terpegun. Suami dia terpegun dan dia kata, demi Allah, Umar tidak akan masuk Islam kecuali setelah Kaldai Al-Khattab terlebih dahulu memeluk Islam. Maknanya impossible lah. Gitulah. Tak munasabah dia ni jadi baik lagu tu, dia tak akan masuk Islam kecuali Kaldai dia masuk Islam dulu, baru mungkin dia masuk Islam. Nak gambarkan bahawa jahatnya Saidina Umar ni sebelum dia masuk Islam. Sehingga begitu tanggapan orang kepada dia. Tetapi sebenarnya pintu hidayah Allah Ta'ala ni dah mengetuk hati dia. Pintu hidayah Allah dah mengetuk hati dia. Sebab apa? Sebab dia mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kronologi yang ketiga, sebagaimana cerita dan riwayat yang masyhur, apabila dia pergi untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitahu kepada Umar, wahai Umar, mu tak payah nak sibuk-sibuklah pasal Muhammad. Adik-beradik engkau pun kau tak terjaga. Kau tak tahu ke bahawa adik engkau tu hak nama Fatimah pun dah ikut Muhammad. Lagi dia sakit hati. Dia pun pergi ke rumah adiknya, dan ketika mana sampai di rumah adiknya, dia mendapati dan mendengar bacaan surah Taha yang dipelajari dan dibaca oleh adiknya. Dan ketika itu dia menyerbu ke dalam dan kemudian berlakulah pergelutan dan dia pukul adik dia sampai berdarah dan timbul penyesalan dalam hatinya, dan kemudiannya hidayah Allah masuk dan mengetuk pintu hatinya, dan dia datang selepas itu berjumpa dengan Nabi dan juga para sahabat, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib yang ketika itu sedang berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dalam riwayat sirah menyebut Umar datang dalam keadaan pedangnya telanjang.
Maknanya pedang telanjang ni maknanya pedang tu tidak dalam sarung. Biasanya dia berjalan dengan pedang tu ada sarung, tapi pedang tu tidak ada sarung, pedang yang telanjang. Ketuk pintu yang dalam rumah Al-Arqam bin Al-Bil Arqam duk ita tengok Umar datang. Tahulah Umar dia sangat keras. Menyebabkan Hamzah kata tak apa, biarkan dia, walaupun dia datang dengan pedang yang telanjang, kita tengok niat dia. Kalau dia berniat baik, kita sambut dengan baik. Tapi kalau dia berniat dengan tidak baik, aku akan penggal dia dengan pedang yang dia bawa, kata Hamzah. Pintu dibuka, tak semena-mena Nabi meluru ke depan. Nabi cekak ni, tekak baju dia, Nabi angkat Saidina Umar. Mu nak gapo dia lagi Umar? Nabi tanya. Tidaklah bahasa Kelantan Nabi tanya tu. Nabi kata, mu nak apa lagi wahai Umar? Tak cukup lagikah perbuatan yang kamu buat sebelum ini? Lalu dia kata sebenarnya dia datang nak mengucap, dan dia mengucap syahadah di hadapan Nabi dan juga para sahabat ketika itu. Bila dia masuk Islam, sahabat-sahabat yang lain bertakbir, menandakan bahawa mereka sangat bergembira dengan Islamnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nak sebutnya bahawa Al-Quran itu ialah datangnya daripada Allah. Dan dengan Al-Quran itu, Umar yang wataknya waktu mana dia jahiliyah, yang merupakan orang yang tidak ada nilai di sisi Allah, orang yang suka berperang, orang yang banyak masalah dalam masyarakat, tapi dia dibentuk jiwanya dengan Al-Quran sehingga dia lahir sebagai satu orang manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tak ada nilai menjadi manusia yang sangat ada nilai di sisi Allah. Sebab apa? Sebab Quran. Abu Jahal, Abu Lahab, Arab, cakap Arab, hari-hari cakap Arab. Lepas tu dengar Nabi baca Quran, tapi tak beriman. Arab, keturunan yang baik, keturunan Nabi pula tu. Susu jahalo keturunan tu bertemu dengan kehidupan dan juga keluarga salasilah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, tapi tak beriman sehingga dilaknat oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maknanya walaupun dia ada kaitan dengan keturunan Nabi, satu bangsa dengan Nabi, kemudian bukan sekadar satu bangsa, satu jalur keturunan, sama-sama Quraisy, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Gitulah kita Melayu, sama-sama Melayu, tapi Melayu tolak Quran tak ada nilai lah. Ada orang marah cakap gitu. Kau pandamu. Baik, Allah Ta'ala sebut Allamal Quran. Aku ni baik kepada kamu, maka aku ajarkan Al-Quran dan aku kirimkan Nabi. Al-Quran disampaikan melalui Nabi, dan Al-Quran yang kita baca sekarang ini ada bermacam-macam nama yang Tuhan bubuh ataupun yang Tuhan letak. Quran ni dia ada berbagai-bagai nama, antaranya Kitabun Maknun, Nur, Tazkiratun, Az-Zikra dan sebagainya. Banyaklah Quran ini. Nur, Huda ataupun Az-Zikru, peringatan. Inna nahnu nazzalna zikra. Zikra ini juga adalah nama-nama Al-Quran yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dari segi bahasa maknanya ialah bacaan. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'an. Perbuatan membaca orang Arab sebut qara'a, manakala bacaan disebut Al-Quran. Apa yang berlaku sekarang di rumah kita ada Quran tapi tidak dibaca. Yang berlaku sekarang ni kat rumah kita banyak Quran kan? Banyak Quran tapi tak dibaca, kata Tok Guru. Mau tunggu siaran radio rancangan mengaji barulah kita membacanya. Kadang-kadang buka siaran radio ataupun buka TV, ada siaran mengaji, barulah ambil duk belek Quran. Belai-belai isap okok, kata Tok Guru. Baca tu pun, tengok-tengok Quran tu pun sambil-sambil isap okok. Itu okey lah tu tuan-tuan. Ada orang tengok siaran TV ataupun dengar siaran radio Quran, alih channel lain. Tu lagilah.
Memang ada Quran kat rumah tapi baca tidak. Tak sepatutnya begitu. Para hadirin semua, Tok Guru ada sebut juga, sebab itulah sebagaimana ambo ada kata sebelum ni, bulan lepas merupakan bulan Maulud. Bulan Maulud ni maknanya Tok Guru sampaikan kuliah ni ketika selepas daripada bulan Maulidur Rasul Rabiul Awal. Lepas daripada bulan Rabiul Awal. Selepas sambutan Maulidur Rasul, dan kita telah pun menyambutnya, tetapi apabila Quran diturunkan pada bulan Ramadan kita tidak menyambutnya. Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan tapi bapa kita tidak menyambutnya. Itu persoalannya. Tak berapa ataupun tak bagi perhatian dan tidak bersungguh-sungguh. Kita tak ambil perhatian sungguh-sungguh berkaitan dengan nuzulul Quran. Tak ambil serius sangatlah mungkin barangkali. Sepatutnya sambutan hari Maulud itu kita tukar sebagai sambutan hari turunnya Al-Quran. Sebab apa? Sebab Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Allah turunkan Quran wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sepatutnya kita meraihkan dan kita memperingati Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syair ini dia ada buat satu tanda kecil kat bawah tu, syair yang diucapkan oleh Tuan Guru ni ada sedikit perbezaan pada perkataan akhir sebagaimana yang terkandung di dalam Diwan Ahmad Syauqi. Ada satu syair yang ditulis oleh seorang ahli syair Mesir. Siapa dia? Ahmad Syauqi, yang dinyanyikan oleh Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ni memang penyanyi Mesir lah, penyanyi Mesir ataupun penyanyi legenda Mesir lah. Dalam Malaysia ni siapa? Saloma ke siapa? Syarifah Aini kot. Gitulah penyanyi legenda. Tapi kalau Ummi Kalsum tu memang di antara penyanyi Mesir yang legenda lah. Lagu Arab itu. Kalau yang lelakinya Abdul Halim Hafiz. Tu orang dulu-dulu tahulah. Zaman-zaman saya dah tak tahu dah tak main dah lagu tu. Dia penyanyi-penyanyi mutaakhir tu pula. Waktu saya ngaji Mesir dulu ada juga penyanyi-penyanyi Mesir, tapi yang peringkat yang terkemudian lah. Nawal Az-Zughbi, lepas tu Dayana Haddad, lepas tu siapa lagi? Adalah 2-3 tak payah sebutlah nama penyanyi tu, ngarut je. Baik tuan-tuan, jadi nyanyian itu dinyanyikan oleh Ummi Kalsum. Antaranya seni katanya ialah wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumun wa surur. Wulidal huda, hidayah itu beranak ataupun hidayah itu dilahirkan. Sebagaimana Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka hidayah itu juga dilahirkan. Itu maksudnya. Dia buat bait syair lah. Jadi kita ngaji syair ni, bila kita mengaji syair ni kita tak boleh macam mana ya? Dia bahasa syair, bahasa yang seumpama itu, dia tidaklah kena faham ikut apa yang dia sebut, tapi ada maksud yang tersirat yang dia nak khabarkan. Contoh macam orang Melayu lah, dia bersyair, aku duduk seorang termenung di persisiran pantai, daun kelapa melambai-lambai kepadaku. Maknanya dia menggambarkan satu dalam bentuk seumpama khayalan, dan kita kena boleh faham apa yang nak disampaikan oleh orang yang bersyair itu. Jangan kita kata mu ni gila, daun kelapa melambai-lambai padamu. Mana ada daun kelapa melambai-lambai padamu? Kalau kita faham ikut sterik tu memang kita kata dia tak betul. Tapi bahasa syair ni kita jangan faham ikut bahasa sterik buku ataupun bahasa sterik yang diucapkan tu. Kena faham. Wulidal huda disebut hidayah itu beranak. Mari mana pula hidayah itu beranak? Jadi dia nak sebut bahawa Rasulullah itu lahir, dengan lahirnya Rasulullah maka datanglah hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah itu juga ibaratnya dilahirkan.
fal kainatu diya'u, maka dunia menjadi cerah menerai, ataupun maka dunia menjadi terang benderang. Dengan kelahiran Rasulullah, dunia yang gelap zulumat dengan dosa dan juga maksiat, dia bertukar kepada cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Famuz zamani disebut, dan mulut dunia ini tabassumun wa surur, dia tersenyum kebahagiaan. Begitulah khayalan ahli syair. Sebagaimana manusia itu dilahirkan, maka hidayah Allah Ta'ala juga dilahirkan sewaktu Al-Quran diturunkan dari langit. Proses kelahiran, kita keluar dari perut ibu ke alam dunia, manakala hidayah itu pula datang dari langit turun ke bumi. Itulah hidayah. Itu nak sebutnya melalui syair itu. Kita ni lahir keluar daripada perut mak, keluar ke dunia. Itu kelahiran. Adapun hidayah Allah dengan dilahirkan ataupun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka marilah hidayah ataupun seolah-olah hidayah daripada Allah tu dilahirkan, keluar daripada langit turunlah ke bumi. Hidayah untuk manusia. Hidayah yang kita sebut menerusi ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah aku ke jalan yang betul. Sama ada orang Melayu, orang Cina, orang putih maupun orang hitam, masyarakat Islam, semua menyebut ayat yang sama. Tak kira apa bangsa sekalipun, bila baca Fatihah sebut ayat yang sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagilah kepada kami hidayah, panduan ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Nabi ada sebut bahawa jalan atas muka dunia ini ada 73 cabang. Antara 73 cabang ini hanya satu sahaja yang betul, manakala bakinya salah dan masuk ke dalam neraka belaka. Hadis daripada Anas bin Malik. Hadis ni daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, tapi hadis ni Tok Guru dia tak sebut. Tok Guru tak sebut, tapi dimasukkan oleh penyusun kitab ini. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariqu ala 76 firqatan kulluha finnar illa wahidatan wahiyal jamaah. Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel berpecah sebanyak 71 golongan, dan sesungguhnya umat aku akan berpecah sebanyak 72 golongan. Bani Israel pecah ada 71. Umat aku, Nabi kata, sataftariku akan berpecah. Wa inna ummati sataftariku, dan sesungguhnya umat aku mereka akan berpecah sebanyak sintaini wa sab'ina firqatan, 72 golongan. Kulluha finnar, semuanya akan ke neraka melainkan satu golongan sahaja, illa wahidatan wahiyal jamaah, itu adalah jamaah. Jadi kalau nak selamat, kita dah tahu dah umat ni akan berpecah 72 kelompok. Nak selamat kena ikut mana? Ikut Quran. Allah Ta'ala allamal Quran, ajar Quran. Quran tu dibawa oleh Nabi. Nabi ajar kepada kita, nak selamat ikut Quran. Tak ikut Quran tak selamat. Itu je. Perkara ini kita kena ingat. Jalan ini bukan jalan boleh dikompas, ditentukan arahnya menggunakan kompas kita. Tak boleh. Kompasnya ialah Quran. Jalan selamat, siratal mustaqim tu bukan ikut selera kita. Kalau ikut selera kita memang sedap lah. Jadi kompasnya kena tengok Quran. Perkara halal itu betul, sebaliknya jika haram ianya salah. Contohnya duit yang halal, walau belah mana sekalipun, walau macam mana sekalipun, banyak jumlahnya hingga puluhan ratus ribu guni sekalipun, susun duit beratus ribu guni, beratus ribu guni sekalipun, sekiranya halal maka ianya betul. Halal tak ada masalah. Banyak, banyaknya pitih dia, simpan kat rumah, tak simpan pun kat bank, kan?
Ada orang simpan duit kat rumah penuh, tidur atas duit gitu je, main lepo-lepo gitu je. Kalau duit tu duit dia betul, harta dia betul, tak ada masalah. Apa masalahnya? Apa jadi isunya? Sebab duit dia, duit tu dah mari daripada sumber yang halal, duit yang betul, duit yang halal daripada usaha dia, daripada perniagaan dia, melalui sumber yang halal. Lepas tu dia pun dapat melalui cara yang halal dan dibelanjakan ke arah jalan yang Allah Ta'ala redha. Alhamdulillah. Apa jadi masalahnya? Tak ada apa-apa. Tapi jika duit itu haram, walaupun 10 sen, sekupang je. Sekupang ni orang tak pandang dah, tuan-tuan. Anak kita main tengok sekupang, dia lepo pula. Tak pandang dah, bukan macam zaman kita dulu. Zaman kita dulu dapat sekupang tu rasa macam dapat RM10. Main dengan kawan rasa lapar. Lepas tu raba, orang sini panggil apa, raba ke apa, gagau. Orang Banjar panggil gagau. Duk cari orang Banjar kata cegagau intang taweng. Faham intang taweng? Intang taweng ni tepi dinding, di kat dinding, celah-celah dinding, bawah tiang apa semua jumpa sekupang. Oh, punyalah seronok. Sekupang tu pun dah lah color hitam, duit terbakar dah. Ambil ganya dengan pasir tak. Ganya pasir, tengok, oh sekupang, duit Singapura pula. Waktu tu suka, seronok, laku, tuan-tuan. Sekupang ni zaman sekarang orang tak pandang dah. Sekupang tu kata Tok Guru, kalau dia mari daripada sumber yang haram, dia tetap salah. Dia tetap tidak bermanfaat dan tidak berguna. Begitulah pangkat, pengaruh, rumah tangga, tanah, saham dan sebagainya. Jika diperoleh secara halal, maka ianya betul. Tapi kalau mari daripada melalui cara yang haram, cara yang tidak betul, maka dia tetap tidak betul. Sebaliknya, jika saham, rumah tangga, minyak kereta, insurans dan segala-galanya itu menggunakan duit haram, maka ianya tetap haram dan salah. Akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka. Kita nak buat lagu mana? Moga Allah itu Tuhan dan kita ni hamba Allah. Kalau tak nak pakai, kalau tak nak patuh, tak apa. Kita cipta sendiri langit, bumi, syurga dan neraka. Selepas itu kita jadi tokek. Nak buat lagu mana? Ini ketetapan Allah, ini ketentuan Allah. Syurga, neraka, semua-semua ni peraturan ni Allah yang tentukan dan Allah itu Tuhan. Kita ni sebagai hamba Allah kena taat dan juga kena patuh pada Allah. Jadi kita kena patuhlah, kena taatlah. Kalau tak nak tak apa. Mu cipta sendiri langit sendiri, bumi sendiri, syurga sendiri, neraka sendiri, lepas tu jadi tokek sendiri. Boleh? Tak boleh. Selagi mana manusia itu tak boleh cipta dirinya sendiri, tak usah kecek, tak payah cakap banyaklah. Soyok mulut oleh Tuhan di akhirat kelak. Kalau orang Kelantan dia retilah maksudnya. Orang luar dia tak reti. Soyok ni maksudnya koyak. Kalau kita tak boleh nak cipta langit sendiri, bumi sendiri, syurga neraka sendiri, kita bukan tokek, maka kita tak boleh cakap banyak-banyak. Jangan bermudah-mudah untuk tolak Quran, untuk tolak Allah. Nanti akan datang, esok-esok akan dikoyak mulutnya di hari akhirat. Orang Kelantan fahamlah bila sebut soyok. Soyok ni maksudnya koyak. Orang Kelantan sebut soyok, manakala orang luar sebut koyak. Maknanya kalau kita ni bercakap salah, akhirat esok-esok Allah tidak akan lepaskan kita. Mulut ni Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mulut ni aku bagi kepada kamu, maknanya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hari ni aku nak koyakkan mulut itu sebab kamu menyalah gunakan mulut yang aku bagi. Mulut ni jangan mudah-mudah. Ada orang kadang-kadang dia celupa terhadap Allah. Ada orang kadang-kadang dia celupa terhadap hukuman Allah. Ada orang kadang-kadang dia celupa terhadap ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi menjadi peringatan kepada kita semua untuk ikut panduan yang ditetapkan, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan itulah di antara huraian
berkaitan dengan ayat yang kedua yang disebut oleh Tok Guru dalam tafsir ini, Ar-Rahman 'allamal Quran. Boleh dapat tuan-tuan Boleh dapat saya kira cukuplah sekadar itu. Dalam ruang masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan datang masuk ayat yang ke seterusnya. Allah Taala sebut khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah Taala ini selain daripada ajar manusia Al-Quran, Allah Taala juga mengajar manusia untuk mereka ni boleh berkecek. Allamahul bayan. Manusia ni boleh berkecek. Orang Melayu cakap Melayu, orang Jawa cakap ngomong Jawa, orang Banjar bersurah Banjar, orang Arab takallim Arabi, kan? Orang Arab cakap Arab. Maknanya boleh bercakap. Fitrah manusia cuma menangis saja. Bila lahir nangis. Anak Melayu, anak Cina, anak India menangis je. Tapi bahasa ni mari mana? Mari daripada kehidupan yang dia lalui. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaatnya yang boleh kita ambil dan kita kongsi bersama. Salah silap saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu dah.